Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia terus menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Palestin yang ditindas kuasa besar. Perdana Menteri berkata, sokongan diterjemah dalam pelbagai cara dengan harapan kezaliman dapat dihentikan. Malah menyeru semua kerajaan negara Islam terus membela nasib umat Islam yang ditindas di Palestin. Sementara itu, Perdana Menteri menyatakan Malaysia akan memperkukuh hubungan dengan beberapa negara termasuk Mesir, Qatar, Arab Saudi dan Turki. Ia bagi memperluaskan hubungan pelaburan, perdagangan, diplomatik dan pendidikan. Menteri Luar menggesa ASEAN dan Kesatuan Eropah bekerjasama menangani cabaran dan peluang dalam aspek tenaga bersih secara dua hala dan dalam rangka kerja kerjasama ASEAN-EU. Beliau menyatakan dalam menangani isu tenaga, Malaysia akan bertunjangkan pada penyelesaian praktikal yang memacu kemajuan, mengimbangi cita-cita iklim, kemampanan dan pertumbuhan ekonomi. KPDN laksana skim harga maksimum musim perayaan di seluruh negara sempena sambutan Tahun Baharu Cina berkuat kuasa 6 hingga 14 Februari. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ia melibatkan 11 jenis barangan yang dikawal melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan membolehkan penentuan harga dibuat terhadap peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit. Kerajaan Persekutuan akan membantu memasarkan produk-produk unik dari Sarawak. Sarawak mempunyai produk makanan dan produk hutan yang unik dan kerajaan perlu memberi sokongan dari sudut pemasaran. Kerajaan telah memperuntukkan dana 200 juta ringgit dalam belanjawan tahun lepas bagi membangunkan usahawan desa seluruh negara. Kementerian Komunikasi akan menjalin kerjasama dengan kerajaan negeri untuk mengenal pasti sekolah mengalami masalah capaian internet yang perlu diberi keutamaan tahun ini. Pendekatan itu dilaksana bagi menyokong inisiatif yang akan diperkenal Kementerian Pendidikan. Fokus utama adalah memastikan guru dapat memanfaatkan internet sepenuhnya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pendidikan galakkan sekolah diadakan majlis graduasi secara sederhana sebagai penghargaan dan meraikan pelajar. Bagaimanapun, perbincangan dengan ibu bapa serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru adalah asas kepada majlis graduasi. Penganjuran tersebut memerlukan persetujuan semua pihak terlibat. Sistem pangkalan data utama padu merekodkan 2.38 juta pengemas kinian maklumat individu berdasarkan sumber data pentadbiran. Selangor merekodkan jumlah tertinggi iaitu seramai 0.38 juta individu, diikuti Sarawak 0.31 juta, Johor 0.24 juta. Hukuman penjara Datuk Seri Najib Tun Razak dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Lembaga pengampunan memaklumkan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Keputusan dibuat menerusi persidangan kali ke-61 Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya yang dipengerusikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jenazah Allahyarham Sarjan Rosali Abdul Ramli, 39 tahun, selamat tiba di Masjid Kampung Gong Bayu, Besut, Terengganu 5.45 pagi tadi. Van milik ATM yang membawa jenazah itu dari Hospital Sultanah Bahiyah Kedah bertolak pada pukul 11.15 malam. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Gong Bayur, Besut pagi ini. Ibu Allahyarham Nik Zabidah Muhammad, 62 tahun, bersama lebih hampir 100 ahli keluarga tidak dapat menahan sebab dapat menatap Allahyarham Sarjan Rosali buat kali terakhir. Operasi mencari tahanan Rohingya yang melarikan diri dari depo tahanan sementara Imigresen Bidor diteruskan. 7 sekatan jalan raya dibuat bagi mengesan kesemua tahanan berumur antara 17 hingga 35 tahun itu. Dalam kejadian tersebut, 131 parti melarikan diri. Mereka terdiri daripada 115 orang etnik Rohingya dan 16 lagi warga Myanmar. 7 daripada 130 parti yang melarikan diri dari depo tahanan sementara Imigresen Bidor telah ditahan semula. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkannya dan seorang tahanan disahkan meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Seramai 375 anggota daripada pelbagai agensi telah dikerah untuk mengesan baki tahanan lain.
20 premis perniagaan di sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara diperiksa Jabatan Imigresen Malaysia JIM menerusi program Omnipresence. 40 daripada 50 warga negara asing yang diperiksa didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Imigresen termasuk tiada dokumen pengenalan sah dan menyalahgunakan permit kerja. 154 warga asing diperiksa dalam operasi op kutip dan op belanja di Besut, Terengganu. Daripada jumlah itu, 25 orang ditahan atas kesalahan tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan melanggar syarat PAS. Pengarah JIM Terengganu Azhar Abdul Hamid berkata, paling ramai ditahan warga Myanmar, Bangladesh dan Indonesia. 60 tokan penagih dan orang dikehendaki ditahan dalam op tapis khas selama 3 hari dijalankan polis daerah Kuala Muda. Turut dirampas lebih 80 gram dadah pelbagai jenis. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, operasi dijalankan pada 29 hingga 31 Januari lalu. Lebih 180 pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi dikenal pasti jadi sarang penagih dadah. 7 wanita warga asing bersama 3 lelaki tempatan ditahan dipercayai terlibat sindiket pelacuran. Tangkapan dibuat di Taman Bukit Indah, Johor Bahru 25 Januari lalu. Ketua Polis Johor berkata, penangkapan suspek berumur 26 hingga 56 tahun itu dijalankan menerusi 3 serbuan perasingan. Sedikit juga dipercayai terlibat dengan aktiviti dadah. 2 lelaki warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bentong atas pertuduhan membunuh seorang pekerja kebun durian pada 20 Januari lalu. Kejadian berlaku di sebuah pondok di Lot 2966 Jalan Camang, Bentong. Kedua-dua tertuduh pada pukul 2 hingga 8.45 pagi pada 20 Januari lalu didakwa menyebabkan kematian terhadap Ai Kiau Tin. 9 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Ipoh atas pertuduhan terlibat dengan penipuan skim pelaburan yang menyalahi undang-undang pada pertengahan bulan lalu. Mereka didakwa bersama-sama melakukan penipuan skim pelaburan di sebuah rumah di Meru Valley Resort Ipoh 17 Januari lalu. 1,360 unit telefon bimbit dirampas menerusi serbuan Ops tiru membabitkan nilai RM55,500. Pengarah KPDN Perak memaklumkan operasi tersebut dilaksana ke atas sebuah premis perniagaan di Jalan Kampar. Premis itu dipercayai membekalkan secara borong telefon bimbit pelbagai jenama di sekitar Ipoh. Pemilik premis iaitu seorang lelaki tempatan berusia 55 tahun turut ditahan. Polis Perlis berjaya menahan 2 suspek, seorang lelaki tempatan dan seorang wanita warga Vietnam dipercayai menjalankan penipuan dalam talian menjual barangan tiruan berjenama. Suspek dipercayai menggunakan salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Ibu Negara untuk meyakinkan mangsa. Sebuah restoran di Jalan Hang Tuah, Melaka diarah tutup 2 minggu kerana beroperasi dalam persekitaran yang kotor. Arahan penutupan 14 hari itu selepas Jabatan Kesihatan Negeri Melaka melakukan pemeriksaan mengejut susulan aduan awam. Restoran berkenaan sebelum ini pernah diarahkan tutup sebanyak 2 kali pada 2022. Bagaimanapun, tetap mengulangi kesalahan serupa. Stesen pengecas kenderaan elektrik EV di Malaysia disaran menyediakan selimut kebakaran EV yang telah mendapat pengujian dan pensijilan Siri Berhad. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata ia penting bagi mengawal kebakaran daripada merebak. Madi diarah memantau rapat pertumbuhan dan pengeluaran bawang merah Madi BAW1. Ia bagi memenuhi matlamat pengurangan import bawang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata data diperoleh mampu membantu kementerian merangka pelan penanaman bawang merah tempatan secara besar-besaran. Potensi program jaminan dan pengiktirafan pelancongan hospitality mesra Muslim MFAR akan dikembangkan sebagai akreditasi yang menjadi rujukan peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya berkata, garis panduan di bawah MFAR memberi fokus memenuhi keperluan dan kemudahan bagi pelancong Muslim sekaligus meningkatkan reputasi negara yang menawarkan destinasi pelancongan mesra Muslim. Felcra Berhad menyasarkan gandaan pengeluaran 3 juta ayam pedaging setahun selepas projek kompleks ternakan ayam pedaging di Tanjung 100 Pahang siap Disember tahun ini. Fasa pertama pelaksanaan projek pengeluaran ayam yang mampu dihasilkan hanya sekitar 1.5 juta ekor setahun.
Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM akan menerima 2 lagi unit helikopter jenis Agusta AW139 dalam masa terdekat. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan berkata, menjelang tahun 2025, JBPM bakal memiliki 10 unit helikopter. Ini adalah rekod tertinggi bagi pemilikan helikopter oleh unit udara pasukan berkenaan. Pulau Pinang menjadi tuan rumah bagi penganjuran Kongres Dunia Persatuan Pengiklanan Antarabangsa IAA edisi ke-45 yang akan berlangsung 6 hingga 8 Mac ini. IAA merupakan persatuan global yang mewakili semua bidang industri pemasaran dan komunikasi pemasaran. Angkatan Koperasi Kebangsaan Angkasa mencadangkan agar urusan wasiat individu dikecualikan daripada cukai. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah yakin langkah itu mampu meningkatkan lagi kesedaran ramai tentang kepentingan instrumen wasiat. My Angkasa Amanah Berhad MAAB kini menguruskan 386,854 kes wasiat dengan anggaran harta pewasiat berjumlah RM193.4 bilion. Insentif pengeluaran getah IPG bagi pekebun kecil diaktifkan bagi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak berdasarkan pengeluaran Januari 2024. Lembaga Getah Malaysia LGM memaklumkan pekebun kecil layak menerima bayaran IPG bermula 1 hingga 29 Februari ini. Ekspor barangan Malaysia dijangka pulih dan berkembang 5.2% tahun ini susulan peningkatan semula aktiviti perdagangan dan pengeluaran global. Menurut MIDF Research, sentimen optimis dalam kalangan pengeluar tempatan meningkat sedikit sejak Disember 2023 dan permintaan diunjur terus pulih. Raja Jordan menekankan keperluan gencatan senjata di Semenanjung Gaza dilakukan dengan segera, juga ditegaskan keperluan untuk meningkatkan usaha-usaha untuk menjamin penghantaran bantuan kemanusiaan yang mencukupi ke Gaza. Selain itu, baginda mengesahkan semula peranan penting UNRWA dalam menyediakan bantuan kepada lebih 2 juta penduduk Palestin di Gaza yang memerlukan sokongan berterusan bagi membolehkan agensi berkenaan menyediakan perkhidmatan penting mengikut mandat PBB. Sekurang-kurangnya 2 orang terbunuh dan 222 lagi cedera dalam kebakaran akibat letupan gas di ibu negara Kenya. Jurucakap kerajaan berkata insiden berpunca daripada sebuah truk membawa tong gas meletup yang mengakibatkan sebuah gudang dan kawasan perumahan berhampiran terbakar. Mahkamah Keadilan Antarabangsa dijangka membuat keputusan awal mengenai bidang kuasa untuk prosiding kes yang difailkan oleh Ukraine terhadap Rusia. Ukraine menyaman Rusia susulan tindakan melancarkan operasi ketenteraan pada tahun 2022. Rusia pada awalnya dikatakan mewajarkan pencerobohan itu dan menyifatkan pembunuhan beramai-ramai terhadap Rusia di Ukraine perlu dicegah. Ukraine pula menganggap tuduhan itu sebagai palsu dan melanggar konvensyen. Pendaki gunung yang merancang untuk mendaki Gunung Fuji berkemungkinan perlu membayar yuran sebanyak RM2,000 mulai Julai depan. Yuran berkenaan adalah bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di gunung tersebut, termasuk membiayai langkah keselamatan. Bagaimanapun, wilayah Shizuoka yang menguasai 3 laluan ke gunung itu tidak bercadang untuk mengutip yuran tambahan selain hanya mengekalkan caj sedia ada bagi tujuan pemeliharaan. Presiden Joko Widodo menandatangani dekri Presiden berhubung pemecatan Muhammad Mahfud MD sebagai Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik, Undang-Undang dan Keselamatan. Berikutan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilantik untuk memangku jawatan berkenaan sehingga pelantikan baharu dibuat. Jokowi menganggap keputusan Mahfud untuk meletak jawatannya adalah perkara biasa dan mengulangi sekali lagi bahawa beliau menghormati keputusan itu. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.